oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman berasaskan kepada ilmu. Ini yang dipanggil sebagai ilmu yaqin. Apa yang dimaksudkan dengan iman berasaskan kepada ilmu ini adalah iman berasaskan kepada dalil yang yakin, sebagaimana yang kita pelajari ini. Kemudian orang yang mempunyai iman yang yakin ini, setelah dia meyakini kewujudan Allah, dia beribadat, bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencapai iman yang disebut sebagai ainul yaqin dalam penghayatan hatinya. Dan bila dia bermuraqabah, istiqamah lagi di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencapai keyakinan yang tinggi kepada Allah yang dikatakan haqqul yaqin. Iaitu iman mereka yang dikatakan sebagai ahli-ahli ma'rifat, orang-orang yang sampai kepada tahap ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, wa amma taqlidu, apa yang dimaksud dengan taklid di sini ialah mengikuti orang lain tanpa dalil. Boleh faham Taklid ialah mengikut orang lain tanpa dalil. Wa amma taqlidu wa huwa an ya'rif al-aqaid al-khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Adapun orang yang bertaklid, maksud orang bertaklid lawan kepada hak yang sebelum ni yang dikatakan wajib kepada setiap orang mukallaf itu mengetahui akidah berasaskan kepada dalil. Ini adalah orang-orang yang mencapai keyakinan. Sebab kita tahu tuan-tuan bahawa akidah Islam ini adalah merupakan akidah yang wajib kita imani secara yakin. Sebab itu berakidah ini adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Mana-mana persoalan akidah, dia merupakan persoalan yang perlu kita yakini. Semua persoalan-persoalan akidah yang akan dibahaskan selepas ini, dia memerlukan kepada keyakinan, dan setiap perkara yang kita nak yakini ia mesti berasaskan kepada dalil, berasaskan kepada bukti. Kata dia, amma taqlidu wa huwa an ya'rif al-aqaid al-khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan fakhtalafal ulama'u fih. Jadi di sini Syekh nak beritahu bahawa orang yang bertaklid di dalam persoalan akidah ini, ulama berselisih pendapat sama ada imam mereka itu diterima ataupun tidak diterima. Sebilangan ulama mengatakan perselisihan berkaitan dengan persoalan taklid ini adalah bertolak daripada perselisihan ulama berkaitan dengan kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Apakah yang wajib bagi kita pertamanya adalah ma'rifah, ataupun yang wajib pertamanya kepada kita adalah nazar. Jadi bagi yang mengatakan yang wajib kepada kita itu adalah ma'rifah, jadi orang yang tidak ada ma'rifah seolahnya tidak ada iman. Kalau yang wajib bagi dia itu adalah nazar, mana orang yang tidak ada nazar, maka dia tidak kufur, tapi dia hanyalah berdosa kerana tidak menggunakan nazar itu untuk mencapai ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab itu, bagi yang mengatakan bahawa nazar itu adalah wajib, dan wajib itu adalah wajib usul untuk mencapai ma'rifat, maka dengan asas itu mereka mengatakan bahawa orang yang bertaklid itu akan membawa kepada kekufuran. Tapi bagi yang berpandangan bahawa nazar dan ma'rifat itu adalah merujuk kepada masalah hukumnya fura', iaitu berdosa orang yang tidak berfikir, maka orang yang bertaklid ini hukumnya adalah berdosa. Dan pendapat yang kita tengok jumhur ulama bahawa orang yang bertaklid dalam bab akidah ini, sekiranya mereka mampu berfikir, mereka adalah termasuk kalangan orang yang berdosa dan tidak kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat yang rajih, walaupun dalam kitab kita ini Syekh Muhammad Fudali akan mengulangi persoalan ini di setiap persoalan akidah di depan sana,
kerana untuk menyatakan bagi saya betapa pentingnya persoalan akidah ini supaya kita tidak bertolak daripada taklid, kerana akidah ini adalah al-fardu ain bagi setiap orang Islam untuk mempelajarinya. Jadi kata dia fakhtalafal ulama ufih, mana ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang bertaklid di dalam akidah. Faqala ba'dhum la yakfi at-taqlid wal muqallidu kafirun. Jadi sebilangan ulama mengatakan orang yang bertaklid dalam akidah ini tidak cukup, akidahnya itu tidak sempurna, dan hukum orang yang bertaklid ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak mereka ini terdiri daripada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pandangan, dan pandangan ini adalah pandangan yang tidak kuat. Sementara pendapat yang kedua, wa dhahaba ilaihi Ibnu al-Arabi. Ibnu al-Arabi di sini ialah Abu Bakar Ibn al-Arabi, murid kepada Imam Al-Ghazali, yang punya kitab Tafsirul Ahkam tu, bukan Ibn Arabi yang Sufi itu. Kalau Ibn Arabi Sufi itu dia tak ada alif lam, biasanya disebut Ibn Arabi. Kalau Ibn al-Arabi ini merujuk kepada Syekh Abu Bakar Ibn al-Arabi. Dan juga Imam As-Sanusi wa atala fi syarhil kubra fi radd ala man yaqulu bi kifayati taqlid. Jadi pandangan Syekh Abu Bakar Ibn al-Arabi dan juga Imam As-Sanusi yang menegaskan bahawa orang yang bertaklid ini imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut di dalam matan Jauharah juga mengisyaratkan tentang pendirian Imam As-Sanusi dan Ibn Arabi ini, wal muqallidu imanuhu lam yakhlu min at-tardidi. Orang yang bertaklid iman dia itu tidak sunyi daripada keraguan ini. Iaitu ulama berselisih pendapat mengenai kedudukan iman mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Adapun orang bertaklid hukumnya di dunia ini, ia dihukum sebagai seorang muslim, amalan-amalan sebagai seorang muslim, boleh nikah, kahwin, sembelihan, sembahyang, sama dengan orang lain. Tapi maksudnya iman tak diterima ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Di dunia ini orang yang bertaklid dia adalah seorang muslim, diterima sebagai seorang muslim biasa di dalam masyarakat umat Islam ini. Lakin nuqila anna As-Sanusi raja'a an dhalika wa qala bi kifayati at-taqlid walakin lam nara fi kutubihi illa al-qawla bi adami kifayatihi. Kata Syekh Muhammad Fudali, wa atala fi syarhil kubra, Imam As-Sanusi telah menjelaskan secara terperinci dalam buku dia Syarah Al-Kubra, Akidah Al-Kubra, untuk menolak pandangan yang mengatakan orang bertaklid ini iman dia cukup dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata dia nuqila, dipetik bahawa Imam As-Sanusi ini telah menarik balik pandangan dia yang mengatakan tidak mencukupi iman orang yang bertaklid di sisi Allah, dan dia berpandangan adalah sama dengan pendapat jumhur, iaitu bertaklid ini memadai di dalam persoalan akidah, tapi berdosa bagi orang yang mampu berfikir. Cuma kata Syekh Al-Fudali, lakin lam nara fi kutubihi illa al-qawla bi'adami kifayatihi. Namun kita tidak mendapati di dalam tulisan-tulisan Imam Sanusi pandangan yang tersebut itu. Kalau tidak silap saya, dalam kitab Imam Sanusi Sarah kepada Matan Al-Jazairiyah, nama kitab dia tu Al-Manhajus Sadid, kata silap saya. Di dalam tu Imam As-Sanusi berbicara mengenai kelompok-kelompok yang bertaklid ini, dan kalau tak silap saya di situ dijelaskan bahawa ada beliau menerima pandangan ini, dan mungkin kita boleh rujuklah ke dalam kitab Al-Manhajus Sadid oleh Imam As-Sanusi. Jadi perbahasan berkaitan dengan taklid ini
adalah merupakan perkara yang sangat penting, kerana akidah adalah merupakan perkara utama di dalam kehidupan umat Islam. Jadi sekiranya kita dapat memahami akidah Islam berasaskan kepada dalil-dalil yang yakin, berasaskan kepada kefahaman yang betul dan penghayatan yang sebenar, maka dari sini kita akan merasai kemanisan iman. Tetapi sekiranya kita berakidah dengan akidah Islam tetapi tidak berasaskan kepada dalil dan penghayatan yang sebenar, maka kita akan dapati iman kita akan menjadi lemah. Baik, kemudian kata dia muqaddimatun, muqaddimah pengenalan ataupun pendahuluan. Jadi Syekh dah berbicara tentang pendahuluan baru masuk muqaddimah. Jadi kita tahu dalam buku ni kita ada muqaddimah dipanggil muqaddimatus syuru'. Muqaddimatus syuru' ni muqaddimah untuk memulakan perbahasan. Itu kadang-kadang dimulakan dengan definisi. Muqaddimatus syuru' ni mana untuk kita memperkenalkan disiplin itu, definisi dulu, kemudian perbahasan-perbahasan yang ada di dalamnya, dan juga faedah kita pelajari. Ini biasa tiga ini disebut dalam Imam As-Sanusi di muqaddimah Tahzib Imam Sanusi. Tiga ni biasanya yang utamalah, definisi, perbahasan dan hasil objektif daripada disiplin ilmu ini. Walaupun ada yang juga disebut sebagai muqaddimatus syuru' ni ialah al-mabadi'ul asyarah itu, termasuk hukum mempelajarinya, apa hukum mempelajari sesuatu ilmu itu, nisbah ilmu tersebut, termasuk dalam ilmu syariah, dan beberapa lagi lah sumber dia, itu adalah termasuk di dalam muqaddimatus syuru'. Jadi muqaddimah yang disebut oleh Syekh di sini, kata dia ini adalah muqaddimah untuk kita meyakini dan memahami ilmu akidah ini. Jadi seolah-olah ilmu akidah yang akan dibincang oleh Syekh selepas daripada ini, kita tidak akan faham kecuali dengan memahami muqaddimah ini, iaitu memahami persoalan hukum. Persoalan hukum yang akan dibincang oleh Syekh ini, persoalan hukum akal, jadi ini adalah di antara perkara yang penting, kerana kan tidak memahami hukum akal ini menjadi sebab kepada seseorang itu menyeleweng, sesat, dan juga kita tengok masalah-masalah yang timbul di dalam perbahasan-perbahasan akidah di luar sana, ia berpunca daripada masalah ini. Sebab itu kita tengok kitab-kitab akidah yang ditulis sebelum Imam Sanusi tidak berbahas ataupun tidak berbicara secara langsung berkaitan dengan perbahasan hukum akal ini. Tapi bermula daripada Imam Sanusi dan juga selepasnya, perbahasan hukum akal ini dijadikan sebagai muqaddimah untuk kita memahami ilmu akidah ni. Sebab tanpa muqaddimah hukum akal ni kita tidak akan dapat memahami ilmu akidah ini. Jadi dengan sebab itu sangat penting kita memahami konsep hukum akal ini. Maka dengan sebab itu kata Imam Al-Fudhali, alam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umurin salasah. Pemahaman 50 akidah yang akan dibincang dalam kitab ini adalah tertakluk kepada kita dapat memahami tiga perkara ini, iaitu wajib, mustahil, harus. Al-wajibu wal mustahil wal jaiz. Wajib, mustahil dan harus. Masuk wajib, mustahil dan harus ini ialah wajib, mustahil, harus dari sudut akal. Sebab itu tuan-tuan, di dalam perbahasan awal ini perlu kita memahami bahawa hukum ini ada tiga. Satu, hukum syarak, dan yang kedua hukum akal, dan yang ketiga hukum adat. Ini berkaitan dengan sumber maklumat yang kita ada. Jadi kita tahu tuan-tuan, bagaimana seseorang itu akan dapat meyakini berkaitan dengan sesuatu. Jadi kita akan dapat meyakini bila kita dapat
mengetahui melalui sumber-sumber ilmu yang sampai kepada kita. Jadi ada ilmu yang sumbernya melalui panca indera. Panca indera kita yang 5, kita melihat, kita mendengar, kita sentuh, rasa. Jadi kita yakin. Okey. Jadi maklumat dan pengetahuan yang berasaskan kepada panca indera ini, itu termasuk dalam perbahasan hukum-hukum adat yang berkaitan dengan sebab musabab ini, hukum adat. Yang kedua, maklumat-maklumat yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, maka kita perlu menggunakan maklumat itu berasaskan kepada sumber daripada akal kita. Jadi maklumat yang sampai kepada kita melalui sumber akal ini, perlu kita faham hukum akal ini. Hukum akal yang ada 3 ini. Dan tidak boleh jadi 4, dan tidak boleh kurang jadi 2. Iaitu akal kita pasti akan menghukum sesuatu itu sama ada dia wajib, mustahil ataupun harus. Dan yang ketiga, sumber yang sampai kepada kita melalui wahyu. Maka di sini ada hukumnya dipanggil hukum syarak. Yang mana hukum syarak ini akan lahir daripada dia itu hukum-hukum taklifi yang 5. Sama ada sesuatu itu disuruh oleh Allah maka dia wajib, ataupun disuruh oleh Allah SWT tapi tidak sampai kepada tahap wajib maka dia sunat. Yang ketiga, sesuatu yang dilarang oleh Allah maka dia adalah haram, dan sekiranya yang dilarang itu tidak larang sampai qat'i maka dia makruh, dan sekiranya sesuatu itu tidak disuruh dan tidak dilarang maka dia adalah harus. Okey. Jadi sumber ataupun perbahasan yang utama dalam perbahasan yang nak dibincangkan oleh Syekh di sini ialah perbahasan berkaitan dengan hukum akal. Perbahasan dengan hukum akal. Kenapa hukum akal ni yang dijadikan asas dalam pemahaman akidah ini? Kerana kita tahu hukum akal ini adalah merupakan neraca yang digunakan pakai oleh semua yang beriman dan yang tidak beriman. Jadi bila mana kita berbahas berasaskan kepada hukum akal ini, bila sampai kepada satu tahap yang mana semua orang boleh terima, maka dia adalah merupakan satu keputusan yang sepatutnya diterima pakai oleh semua. Jadi dengan sebab itu kita tengok mana-mana penghujahan yang berkaitan dengan persoalan akidah ini mesti tidak bercanggah dengan persoalan akal. Dan kita tahu persoalan hukum akal ini juga tidak akan bertentangan dengan hukum syarak. Tak akan bertentangan dengan hukum syarak. Okey? Boleh faham tak? Tidak akan bertentangan dengan hukum syarak. Baik. Kata dia, "I'lam anna fahmal aqaidil khamsin", ketahuilah bahawa memahami hukum akidah yang 50 ini, iaitu 50 sifat Tuhan, 20 sifat Tuhan dan juga 4 sifat Nabi, hak yang wajib, kemudian 20 yang mustahil bagi Tuhan, 20 yang mustahil bagi Nabi, dan 1 yang harus bagi Tuhan, 1 harus bagi Nabi. Ini 50 sifat ini adalah berasaskan kepada fahamnya kita terhadap hukum akal ini. Apa yang dikatakan wajib, apa yang dikatakan mustahil, apa yang dikatakan harus. Jadi Imam Al-Haramain mengatakan orang yang tidak faham hukum akal ini adalah orang yang cacat pemikiran dia, dan inilah yang menjadi sumber kepada penyelewengan dan sebab kepada kesesatan dalam firak-firak yang kita tengok berlaku dalam masyarakat umat Islam dulu dan sekarang, pemikiran falsafah dan sebagainya, kerana adalah bertolak daripada kesilapan di dalam pemahaman ini. Jadi kata dia, muqaddimatun, i'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umurin salasah. Pemahaman ilmu akidah yang akan dibincang ini tertakluk kepada fahamnya kita perbahasan berkaitan dengan hukum akal. Jadi hukum akal ni kita boleh faham ataupun tidak. Jadi hukum akal ni terbahagi kepada 3. Hukum akal ialah sesuatu keputusan yang kita hukumkan
berasaskan kepada tasawur akal kita. Jadi ada 3 bahagian. Yang pertama wajib, mustahil dan juga harus. Apa makna wajib? Kata dia fal wajibu wallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib dari sudut akal itu ialah sesuatu yang tidak digambarkan. Apa maksud tak digambarkan di sini? Ai la yusaddiqu. Akal kita tidak boleh menghukumnya, ataupun akal kita itu tidak boleh percaya dan akal kita itu tidak boleh terima. Bukan dengan makna at-tasawwur di sini dengan makna tasdiq, dari sudut mantik tu, tasdiq mantik, tasawwur tasdiq. Jadi bukan maksud tasdiq maksudnya tidak menghukum, maksud akal kita tidak boleh terima ketiadaannya. Contoh dia kata dia ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Akal kita tidak boleh terima ketiadaannya. Jadi ada benda yang kita tak boleh terima ni, wajib akli ni ada hak yang wajib nazari, ada yang wajib daruri. Ada hak yang wajib secara daruri, iaitu yang tak perlu kita fikir panjang. Ada hak yang wajib tapi perlu kepada kita kena fikir dan membuat penghujaan. Jadi contoh yang Syekh beritahu di sini, katahayyuzul jirmi. Setiap jirim mesti kena ada tempat. Ini semua orang tahu. Akal kita memang percaya dan akal kita memang tahu, dan kita tidak boleh untuk nak gambarkan adanya satu jirim dia tidak ada tempat. Sebab itu definisi jirim ini ataupun jisim ialah sesuatu yang memenuhi ruang. Mana jirim itu kalau kita pergilah dalam bahasa apa, bangsa apa pun, bila kita kata jirim, jisim, maka dia adalah sesuatu yang memenuhi ruang ataupun mengambil tempat dan kedudukan. Faham tak? Jadi kata dia wajib akal ialah sesuatu yang akal kita tidak boleh percaya dan tidak boleh terima bagi sesuatu itu kecuali dia kena akal tidak boleh terima sesuatu itu tiada, seperti jirim wujud tanpa memerlukan tempat. Jadi tempat ini bila kita tasawur sahaja jirim, mesti kita akan menghukumkan dia ini memerlukan tempat. Maksud tahayyuz ini akhzihi qadran minal faragh, mana dia mengambil ruang, mengambil ruang. Wal jirmu, makna jirim itu ialah jisim, kasyajari wal hajari, seperti pokok dan batu. Dalam istilah yang khusus, kita kata jirim ini ialah molekul yang paling kecil lah kan, molekul kita panggil tak jirim. Dan jisim ialah gabungan di antara 2 jirim ke atas. Sebab itu kata dia jisim ialah ma tarakkaba min jirmaini fa akthar. Jirim ialah himpunan 2 jisim ialah himpunan 2 jirim ke atas, maka itu dinamakan jisim. Jadi hak paling kecil daripada jisim ini namanya jirim, dan yang paling kecil lagi atom lah, ataupun dipanggil sebagai jauhar al-fard dalam istilah ilmu kalam ni. Fa idza qala laka syakhsun, bila ada seseorang berkata inna syajarata lam ta'khuz mahallan minal ard, masalan, bila ada orang kata pokok tak duduk atas bumi, jadi akal kita boleh nak terima tak? La yusaddiqu aqluka bidzalik, akal kita tak terima. Jadi kenapa persoalan ini dibincang? Sebab kita tahu bahawa persoalan akidah ni kita nak yakin. Kalau sesuatu itu kita tidak boleh faham, macam mana kita nak meyakini persoalan akidah? Sebab kita dah sebut juga dalam pengenalan dulu, akidah Islam ini adalah akidah yang berasaskan kepada disiplin ilmu dan saintifik. Makna sesuatu yang boleh diterima dan boleh difahami. Sekiranya kita tidak boleh terima dan tidak boleh difahami, maka bagaimana kita nak meyakini? Kerana semua persoalan akidah berasaskan kepada disiplin, berasaskan kepada
lianna akhzaha mahallan wajibun la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, sebab akal kita tidak boleh menggambarkan adanya sesuatu ataupun adanya pokok itu tanpa ada tempat ini. Lianna akhzaha mahallan, kerana pokok itu perlu ada tempat. Dia adalah suatu yang wajib, dengan makna akal kita tidak boleh terima bahawa ataupun tidak boleh percaya adanya sesuatu tanpa ada tempat. Dan kalau kita kata yang wajib nazarinya, kita kata alam ini adalah baharu. Jadi alam ni baharu, perlu kepada bab penghujahan. Macam mana kita kata alam ni baharu? Sebab maksud baharu ya alam ini didahulu oleh tiada. Jadi macam mana kita nak faham? Kita kena buat penghujahan secara lebih terperinci. Maka ini barulah akal kita terima. Contoh kita kata alam ini berubah. Setiap yang berubah mesti ada yang mengubah. Maka dengan sebab itu alam ini perlu kepada pencipta. So, alam ini memerlukan kepada pencipta. Kita kata macam mana nak perlu kepada pencipta? Sebab kita lahir semua dah ada. Jadi kita alam ni berubah. Setiap yang berubah mesti ada yang mengubahkan. Jadi alam itu perlu alam ini ada yang mengubahkan, iaitu pencipta yang mentadbir dan mengurus dia. Kemudian yang kedua mustahil, wal mustahilu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil ini ialah akal kita tidak boleh terima kewujudan dia. Sebalik daripada makna wajib tadi. Wajib makna akal tak boleh terima tiada, makna mesti ada. Seperti kita kata pokok mesti akan ada tempatnya. Begitu juga hak yang mustahil, sebaliknya akal kita tidak boleh terima kewujudannya. Ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Akal tidak boleh terima kewujudannya. Fa idza qala qailun, bila orang kata innal jirmal fulani, jirim tertentu khalin anil harakati was sukuni ma'an. Satu jirim dia tidak bergerak, dia tidak diam. Jadi kita tak boleh faham. Mustahil. Sebab apa? Kerana sudah maklum secara nyata dan terang bahawa sesuatu jirim itu sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Sewaktu dia bergerak maka tiada diamnya, sewaktu dia diam maka tiada geraknya. Jadi salah satu daripada dua tersebut. Lianna khuluwahu anil harakati wasukun mustahil. Kerana jirim yang tidak ada keadaan semikian itu tidak boleh diterima akal. La yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi. Akal tidak boleh terima boleh berlaku sedemikian. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah al-jaizu, suatu yang harus. Apa maksud suatu yang harus? Walladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Iaitu maksud harus ini ialah wal jaizu, yang jaiz ini supaya mungkin kita boleh nampak itu wal jaizu, yang harus itu ialah sesuatu yang mana akal kita boleh menerima adanya dan akal kita juga boleh menerima tiadanya. Seperti kita sekarang ni boleh ada dan boleh tiada. Jika dikehendaki Allah ada, maka kita wujud, diadakan. Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada, maka kita akan mati dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun contoh yang diberikan oleh Syekh di sini, kawujudi waladin li Zaid. Jadi Zaid ini seorang lelaki, kalau dia kahwin, dia dapat anak ke tak dapat anak? Harus saja boleh untuk dapat anak dan boleh untuk tidak dapat anak, bergantung kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kita anak bila dikehendaki oleh Allah, dan tidak dikehendaki Allah maka kita tidak dikurniakan anak. Sebagaimana Tuhan firman dalam Quran, au yuzawijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu liman yasha'u inasan wa yaj'alu liman yasha'u zukura au yuzawijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu liman yasha'u aqimah.
Tuhan kurniakan bagi seorang tu anak lelaki, anak perempuan, ataupun dikahwinkan dua orang ni dan dia tidak mendapat anak zuriat, dia menjadi mandul, mana itu ada kurniaan. Jadi harus saja bagi seseorang itu dia boleh dapat anak dan dia juga tidak dapat anak. Fa iza qala qailun inna Zaidan lahu walad, bila orang kata Zaid ini ada anak, jadi akal kita boleh terima, tapi dengan syarat dia kahwin lah. Jangan Zaid mari dia kata dia ada anak tapi tak kahwin, tu macam mana akal kita boleh nak terima? Dia kata dia ada anak tapi tak kahwin, akal kita tak boleh terima, kecuali bila berlaku perkara itu mukjizat, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun kepada manusia biasa, maka kita tidak akan terima bahawa dia ada anak tanpa ada perkahwinan. Jadi kata dia, akal kita boleh terima adanya anak bagi Zaid. Fa idza qala qailan inna Zaidan lahu waladun jawaza aqluka, akal kita harus dan menerima sedemikian, ay saddaqa bidzalik, makna dia percaya dan terima. Wa idza qala inna Zaidan la walada lahu, bila orang kata Zaid ini tidak ada anak, jawaza aqluka, mana akal kita juga membenar dan akur, kita terima. Kenapa? Kerana seseorang itu boleh dia ada anak dan boleh dia tidak ada anak. Ini secara jelas dan nyata. Fahadhil aqsamus salasah yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Kata Imam As-Sanusi, pemahaman terhadap tiga hukum ini adalah merupakan suatu perkara yang asas untuk kita faham akidah. Sebab apa? Sebab nanti kalau orang tak faham akidah, nanti dia akan tanya, Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh tak buat Tuhan satu lagi? Tengok dia tak faham. Dia tak faham hukum akal. Maksud sekarang ni dia tak faham. Seolah-olah bagi dia, kalau Tuhan tak boleh buat Tuhan satu lagi, maka dia bukan Tuhan lah. Dia tak mampu. Dia tak mampu, dia tak ada kuasa. Jadi sebab dia tak faham apa peranan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang tidak faham hukum akal ini, dia akan terjebak kepada banyak masalah-masalah yang lain lagi. Engkar mukjizat, engkar azab kubur. Jadi dia kata azab kubur macam mana boleh ada di dalam kubur? Tak pernah pun orang dengar, orang nampak. Sebab dia tak faham persoalan azab kubur ni macam mana. Hukum akalnya itu adalah harus, tetapi dia pergi kata bahawa azab kubur ni adalah mustahil. Asas kepada mustahilnya kerana dia tak nampak. Jadi sekarang ni tak nampak ini adalah hukum berasaskan kepada panca indera. Sedangkan yang berlaku di dalam kubur itu alamnya barzakh. Jadi sekarang ni alat kita kata nak tahu benda yang zahir, kita mesti menggunakan alat yang zahir. Nak tahu perkara yang ghaib, kita mesti menggunakan alat yang boleh untuk kita mengetahui benda yang ghaib. Sebagaimana yang kita dah jelas dalam pengajian kita yang pertama dulu, kita kata asas kepada ilmu ini ialah kita mesti mengetahui sesuatu. Kita kata dulu sekiranya kita menyatakan sesuatu petikan, maka kita mesti memastikan sumbernya itu betul. Sekiranya kita membuat dakwaan, maka kita mesti kena ada dalil. Dan dalil kepada sesuatu, jika dia bersifat material, maka kita akan menggunakan alat-alat untuk menguji benda yang material. Sekiranya benda bukan material, kita tak boleh menggunakan alat-alat seperti panca indera dan sebagainya. Jika sekarang perkara itu adalah perkara ghaib, di luar daripada upaya akal kita, maka kita perlu menggunakan sumber yang lain, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walaupun wahyu beritahu, apakah akal kita menolak? Tidak. Akal kita tidak menolak. Sebab itu dalam Imam As-Sanusi contohnya dalam isu ini berkaitan dengan persoalan ini. Contohnya ulama-ulama ahli sunnah bila menolak golongan Mu'tazilah yang mengatakan azab kubur ni mustahil akal.
asas yang mengatakan mustahil akal ni sebabnya kata kita tak dapat tengok. Jadi tidak dapat tengok ini bukan berasas kepada akal. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama ahli sunnah menolak mereka ini dengan mendatangkan bukti yang menunjukkan bahawa azab kubur berlaku itu sesuatu yang harus. Jadi perlu untuk kita bezakan di antara wajib, mustahil dan juga harus. Sebab orang yang tidak memahami konsep ini akan menyebabkan banyak permasalahan yang lain yang berlaku yang boleh membawa kepada penyelewengan dan juga kesesatan. Okey. Untuk makluman muslimin-muslimat, sahabat-sahabat sekalian, perbahasan tentang hukum akal yang 4 ini bila kita teliti di dalam kitab-kitab ilmu kalam, dia mula diketengahkan oleh Imam As-Sanusi. Dan kenapa dia dikatakan sebagai muqaddimah di sini? Sebab perbahasan tentang hukum akal ni dia tak masuk dalam perbahasan ilmu kalam, tidak masuk dalam perbahasan ilmu akidah. Sebab bahasa ilmu akidah nanti akan berbahas mengenai persoalan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini adalah pengenalan, kerana persoalan ini adalah persoalan yang utama. Dengan dia ini kita boleh memahami akidah-akidah Islam itu. Jadi dengan sebab itu Imam As-Sanusi adalah orang yang pertama kalau kita tengok yang mula menulis berkaitan dengan muqaddimah hukum akal ini. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam Jawharah, dalam Imam As-Sanusi sendiri, dia menulis di sini tentang hukum akal, hukum syarak dan juga hukum adat. Ini adalah suatu yang sangat penting membezakan di antara tiga persoalan ini. Hukum akal yang merujuk kepada perbahasan akal, hukum adat yang merujuk kepada panca indera, hukum syarak yang merujuk kepada nas wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia di sini, Imam As-Sanusi menjadikan di dalam kitab-kitab dia Sughra Kubra bermula dengan perbahasan hukum akal ni. Sebab apa? Kerana rosak dan sesatnya manusia dulu dan sekarang pun adalah disebabkan mereka tidak membezakan di antara persoalan hukum akal dan hukum adat. Sebagaimana yang kita tengok berlaku di dalam pemikiran falsafah, pemikiran liberal hari ini. Bila kita tidak boleh beza di antara sesuatu itu berasaskan kepada hukum akal, yang berasaskan kepada pemikiran, yang berasaskan kepada hukum adat, yang bertolak daripada penggunaan panca indera, maka kita tengok persoalan-persoalan ini telah menimbulkan banyak kekeliruan. Contoh kita dalam falsafah moden, falsafah positisme waqi, yang ataupun mereka yang berpegang kepada konsep relatif, semua ini bertolak daripada pemahaman hukum akal dan juga hukum adat ini. Jadi dengan sebab itu kata ulama kita membezakan di antara hukum adat dan hukum akal ini adalah sebahagian setengah dah daripada jalan akidah yang betul. Dia kata dia at-tafriq baina hukmul adi wa hukmul aqli ni huwa nisfu tariq li husnil i'tiqad. Maknanya sebahagian dah daripada jalan untuk kita memahami akidah. Jadi kalau kita tengok manusia di peringkat awal, dia mengetahui dengan panca indera dulu, kemudian selepas daripada itu dia akan mengetahui berasaskan kepada hukum akal. Jadi kita tengok manusia akan melazimi, biasanya akan memahami, mengetahui sesuatu berasaskan hukum panca indera, dia boleh sentuh, boleh rasa. Selepas dia dah tahu penggunaan panca indera, maka dia akan bertolak kepada hak yang lebih tinggi dan lebih mendalam, iaitu dengan menggunakan akal dan juga membuat hukum berasaskan kepada pemahaman akal ini. Baik, kata dia
okey. Sekarang ni kita berada di sini. Saya tandakan. Okey. Fahadhil aqsamus salasah, hukum akal yang hukum yang tiga ini, wajib, mustahil, harus ini, ya tawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Tengok dia kata Syekh, terhenti kepada pemahaman hukum ini untuk kita memahami akidah-akidah Islam. Apa yang dimaksudkan dengan aqaid ialah permasalahan-permasalahan yang perlu kepada keyakinan. Kerana kita tahu akidah Islam semuanya adalah bertolak daripada yakin. Dan bagaimana kita nak yakin sesuatu kalau kita tidak boleh faham? Mesti sesuatu itu boleh difaham dan boleh dihukum dengan akal kita. Sebab itu akidah Islam ni bukan sekadar fitrah saja, tetapi dia adalah jelas, terbukti. Jadi fatakunu hadis salasah wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Jadi dengan sebab itu kata dia, memahami hukum akal yang tiga ini juga adalah merupakan suatu yang wajib bagi setiap orang mukallaf, lelaki dan perempuan. Lianna ma yatawaqqafu 'alaihi alwajib yakun wajiban. Ni kaedah yang digunakan oleh Syekh dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maknanya kita tidak akan dapat memahami akidah Islam kecuali dengan memahami hukum akal. Maka dengan sebab itu hukum akal ni kita nak kena faham. Sebagaimana wajib kita belajar ilmu akidah, kerana kita tidak akan faham akidah-akidah Islam kecuali dengan kita memahami ilmu akidah. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'na al-wajib wa ma'na al-mustahil wa ma'na al-jaiz falaysa bi'aqil. Kata Imam Al-Haramain, saya tertinggal atas sikit. Fatakunu hadhihi salah wajibatan ala kulli mukallaf min dzakar li'anna ma yatawaqqafu 'ala al-wajib yakun wajiban. Bal qala al-Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dikatakan kepada Imam Al-Haramain ini kerana beliau di antara orang yang telah memberikan fatwa di Haram Al-Makki dan juga Madinah itu. Inna fahma hadhil as-salasah, pemahaman terhadap makna ataupun tasawur terhadap pengertian tiga hukum akal ini, hiya nafsul aql, itulah yang dikatakan sebagai orang yang berakal. Mana kalau orang itu seorang yang bijak tapi tidak boleh membeza apa makna wajib, mustahil dan juga harus, maka orang ini adalah orang yang cacat akal dia. Sebab itu kata dia, faman lam ya'rifha, sesiapa yang tidak tahu hukum akal ini, ay lam ya'rif makna wajib wa makna mustahil wa makna jaiz, tidak tahu makna wajib, mustahil dan harus ini, falaysa bi'aqil. Ni kena tanda kat bawah sikit. Maksud falaysa bi'aqil ini bukan bermakna dia ni orang gila, orang yang tidak ada taklif, bukan begitu. Maksud falaysa bi'aqil di sini ialah orang itu orang yang tidak sempurna akalnya, iaitu dengan makna orang itu ada kecacatan pada akalnya. Dan kita tahu bila ada kecacatan pada akal ini, inilah yang menjadi punca kepada kesesatan, punca kepada penyelewengan. Sebab itu kita tengok orang yang ingkar azab kubur, orang yang ingkar hari kiamat, antara lainnya kerana tidak faham dan tidak boleh membezakan di antara wajib, mustahil dan harus. Sebab bila dia kata tidak ada hari kiamat, kita mati, maka berakhirlah kematian ini. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempercayai alam ghaib. Kerana tidak boleh nak diuji, tidak boleh nak dirasa. Sedangkan kita tahu bahawa alam ghaib ini kita faham dan kita tahu berasaskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, kita perlu faham, nanti bila kita dah baca ni konsep akidah Islam ni, kalau kita tengok bila mana Nabi kata bunyal Islamu ala khams, dibina Islam ini di atas 5 rukun, iaitu yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama syahadah la ilaha illallah. Kerana syahadah keimanan inilah yang akan menentukan sah ibadat-ibadat lain. Kalaulah syahadah keimanan ini tidak sah, tidak bertolak daripada keyakinan, maka ibadat-ibadat lain juga tidak ada. Dan setelah kita bersyahadah, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada
ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita akan tanya macam mana kita nak beribadat kepada Allah, kita nak tahu apa yang Allah nak, apa yang Allah tak nak. Maka dengan sebab itu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi dan Rasul, dan kita pula dapat mengenali dan mengetahui bahawa itu adalah Nabi, itu adalah Rasul utusan Allah, bukan tipu dan bukan palsu, setelah ditunjukkan bukti-bukti mukjizat yang menunjukkan bahawa dia adalah Nabi dan Rasul, maka kita terima kenabian dia. Okay? Jadi bila Nabi dan Rasul ini datang, mereka memberitahu kepada kita bahawa ada perkara-perkara yang memang kita tak tahu. Seperti Nabi beritahu ada di sana malaikat. Maka kita terima tak kewujudan malaikat ni? Ya, kita terima. Bila kita tahu dan kita terima Allah dan kita terima Nabi. Jadi Allah beritahu kepada Nabi bahawa ada di sana malaikat, walaupun kita tak nampak, dan kita tahu malaikat ni berperanan di dalam kehidupan kita. Kemudian malaikat, Nabi dan Rasul juga beritahu ada di sana kitab sebagai panduan kita, maka kita terima. Dan Nabi dan Rasul ni juga beritahu kepada kita ada di sana alam akhirat, dan kita terima. Sebab apa? Selepas kita dah terima dan yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi. Dan yang keenam, bila Nabi beritahu bahawa semua yang berlaku di dalam alam ini semuanya adalah berlaku dengan takdir dan ketentuan Allah, kita terima. Sebab apa? Sebab kita dah terima adanya Tuhan, dan kita juga terima kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu di dalam kitab kita ini Syekh memuatkan, dia kata 50 akidah ni yang perlu kita percaya, walaupun ada akidah-akidah lain juga yang disebut selepas daripada itu hak yang perlu kita yakin, tapi inilah yang merupakan asas, inilah yang merupakan teras, yang mana yang lain itu akan mengikuti kepada yang ini. Maka kata dia wa ma'anal jaiz lais maaf wa ma'anal falaysa ba'aqil. Fa idza qila huna, bila ada orang berkata di sini al qudratu wajibatun lillah, kana al ma'na qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha. Bila orang kata qudratullah wajibatun lillah, al qudratu wajibatun lillah, qudrat adalah sifat yang wajib bagi Allah. Maksud kita kata Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan sifat kudrat. Jadi akal kita akan terima. Sebab apa? Sekiranya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada sifat kudrat, maka tidak adalah alam semesta ini. Maka dengan sebab itu bila kata Allah wajib bersifat dengan kudrat, maksudnya akal kita ini mesti terima dan percaya kewujudan tersebut. Dan akal kita ni tidak menerima ketiadaan kudrat. Maksudnya tak ada kudrat itu mustahil. Sebab apa? Kerana tanpa kudrat macam mana nak ada alam semesta? Kita tengok banyak ciptaan yang ada di hadapan kita. Tidak mungkin kita kata ada di hadapan kita ini meja, ada di hadapan kita ini bangunan, tapi berlaku tanpa ada pencipta. Mustahil dah. Ataupun berlaku dengan pencipta, tapi pencipta tersebut tidak ada kudrat. Kalau dah tidak ada kudrat, macam mana nak cipta? Sebab asas untuk mencipta mesti kena ada kudrat, kena ada kuasa. Kalau dia tidak ada kuasa, nak cipta macam mana? Mana akal kita tidak meyakini dan memahami bahawa sesuatu itu tidak boleh berlaku tanpa ada kudrat ini. Maka wajib kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai kudrat, dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kudrat. Kita tak akan percaya, tidak boleh terima akal kita, kerana tanpanya tidak mungkin sesuatu ciptaan itu akan berlaku. Sebab apa? Kata dia li'annal wajib huwa alladhi, kerana makna wajib itu sesuatu yang la yusaddiqul aqlu bi adamihi, akal tidak boleh terima ketiadaannya. La yusaddiqul aqlu bi adamihi, sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi. Wa ammal wajib bermakna ma yusabu ala fi'lihi. Ni kita tengok. Syekh dia dalam perbahasan ini dia tak cerita tentang hukum syarak. Jadi sekarang ni satu kita tengok wajib akal ialah kita tidak boleh terima ketiadaannya. Akal kita tak boleh terima. Wajib syarak ialah sesuatu yang kita buat kita akan dapat pahala. Kalau kita tinggal dapat dosa. Itu hukum syarak nama dia.
Sebab apa kita berlaku sedemikian? Sebab itu adalah perintah daripada Allah. Bila kita laksanakan perintah, maka kita dapat ganjaran. Bila kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka kita akan berdosa dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia, adapun al-wajib bermakna ma yusabu alaihi, ini maksudnya wajib syar'i. Wajib dari sudut hukum syarak. Dia kata amal wajib bermakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi, fahuwa ma'nan akhar laisa muradan fi ilmi tauhid. Sebab ini hukum syarak. Hukum syarak ini perbahasannya dalam kitab-kitab fiqh. Maka dengan sebab itu kata dia, wajib dalam hukum, pengertian hukum syarak ialah kita akan mendapat pahala bila kita buat dan kita mendapat dosa bila kita tinggal. Jadi perlu kita beza. Dia kata fala yastabihu alikal amru, kamu jangan terkeliru di sini. Jadi Syekh nak beritahu kita ada hukum adat, hukum syarak dan juga hukum akal. Jadi hukum wajib adat, wajib harus pada adat dan juga mustahil pada adat. Jadi semua ini perlu kita beza. Okey, kemudian na'am law qila, boleh faham tak? Na'am law qila yajibu 'alal mukallaf. Kita okey, sekarang kata dia ni. Okey. Sorry. Bagi yang ikut saya na'am law qila, ini law qila yajibu 'alal mukallaf, wajib bagi setiap orang mukallaf i'tiqad qudratullah ta'ala kana al-ma'na yusabu 'ala dhalika. Kalau orang kata wajib kepada setiap orang mukallaf beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa, maka kana al-ma'na yusabu 'ala dhalika, maka maknanya dia akan mendapat pahala. Apa maksud dia? Mana kita sekarang ni, yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat, iaitu sifat kudrat. Dan bila kita beriktikad dengan sifat tersebut dan itulah yang ditetapkan oleh syarak, maka iktikad kita itu mendapat pahala dari sudut hukum syarak. Maka sebab itu kata dia yajibu 'alal mukallaf, wajib bagi setiap orang mukallaf beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa qudrat, yajibul 'alal mukallaf i'tiqad qudratillah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kudrat, kana al-ma'na yusabu 'ala dhalik, maka dia akan mendapat pahala, wa yu'aqibu 'ala tarkihi, dan dia juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya dia tidak beriktikad sedemikian. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa mempelajari ilmu akidah ini adalah wajib. Selepas kita mempelajari dan kita juga melihat berasaskan kepada dalil, bila Tuhan kata dalam Al-Quran wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa ta'ala itu atas segala sesuatu itu amat ataupun maha berkuasa. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat kudrah, dan akal kita juga menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak dan besar, bukit bukau, gunung ganan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat, iaitu sifat kudrat. I'tiqad kita sedemikian menepati syarak, maka kita mendapat pahala, mendapat pahala. Fa farqun baina an yuqal i'tiqadu kadza wajibun wa baina an yuqal al-ilmu masalan wajibun. Jadi dua-dua ini kita perlu kita beza. Fa farriq kata dia, hendaklah kamu beza di antara keduanya. Sebab apa? Satu merujuk kepada hukum syarak, satu merujuk kepada hukum akal. Yang merujuk kepada hukum akal kita kata wajib dari sudut akal, makna Tuhan mempunyai sifat kudrat, dan i'tiqad kita terhadap sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tuntutan syarak yang wajib kita beriktikad. Maka bila kita beriktikad Tuhan bersifat dengan sifat kudrat, kita mendapat pahala. Sekiranya kita mengatakan Tuhan tidak mempunyai sifat kudrat, maka kita akan berdosa. Dan kalau kita menafikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat yang maha kuasa, maka ini boleh membawa kepada kekufuran. Kerana kita telah menafikan sifat yang wajib bagi Allah sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam
Al-Quranul Karim. Sebab itu ingkar kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala boleh membawa kepada kekufuran kerana ingkar kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuma ulama khilaf bila ulama Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, bahasa kalam, tapi dia mengisbatkan yang Tuhan ni maha kuasa. Ada. Jadi ulama mengatakan ingkar itu adalah fasik. Ingkar itu adalah fasik. Tapi ingkar bahawa Tuhan itu maha kuasa dan sebagainya adalah membawa kepada kekufuran kerana ingkar apa yang jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kata dia, fafarrik, hendaklah kamu beza di antara kedua ini, ayyuqal i'tiqadu kadza wajib, iaitu beriktikad dengan demikian adalah wajib, maka ini adalah hukum syarak, kita dapat pahala. Kerana bila kita beriktikad dengan sedemikian, maka kita telah menuruti dan mematuhi kehendak dan tuntutan syarak di dalam Al-Quran. Antara ayyuqal al-ilmu masalan wajib, ilmu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Li'annahu idza qila al-ilmu wajib lillahi subhanahu wa ta'ala, kana al-ma'na anna ilmu Allah ta'ala la yusaddiqu al-aqlu bi'adamihi. Kerana kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan sifat ilmu, dengan makna akal kita tidak boleh faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bersifat dengan sifat ilmu. Maka dengan sebab itu wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kerana tanpa sifat ilmu maka tidak ada makna ketuhanan, dan ini menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmu dengan kita melihat kepada ciptaan yang begitu hebat sedangkan penciptanya itu jahil dan tidak ada sifat ilmu. Ini adalah mustahil. Bila kita tengok satu ciptaan seperti meja ataupun kursi inilah yang kita duduk ini, kalau orang tak ada ilmu boleh dia ada nak buat. Mungkin kita tengok satu pokok balak besar, orang yang tebang itu tak ada ilmu, jadi dia duk khayal nak buat sesuatu ciptaan daripada pokok yang besar tersebut. Akhirnya dia potong kat situ, potong kat sini, potong kat sini, habis kayu terpotong, tidak boleh mencipta apa-apa yang sepatutnya. Sebab tak ada ilmu, macam mana nak potong, macam mana nak sambung, tak tahu. Jadi kita tengok macam mana ciptaan yang begitu hebat dicipta itu, ini adalah disebabkan oleh penciptanya adalah sesuatu yang ataupun yang memiliki ilmu. Jadi dia kata di sini yang perlu kita beza ialah wajib kita mendapat pahala bila mana kita beriktikad mengikut ketetapan syarak, dan wajib Allah bersifat dengan sifat ilmu, dengan sifat kudrat, kerana akal kita tidak boleh faham dan tidak boleh percaya sesuatu itu ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sifat kudrat ini. Mustahil bagi Allah tidak ada sifat tersebut. Kenapa? Kerana sifat-sifat itu adalah merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita menyaksikan alam semesta yang terbentang luas ini tidak mungkin berlaku tanpa ada sifat tersebut. Okey, fahris alal farqi bainahuma, maka hendaklah kamu berhati-hati untuk membezakan di antara keduanya. Maka Syekh nak beritahu di sini, hendaklah kita beza di antara dua hukum, iaitu hukum syarak dan juga hukum akal. Jadi hukum syarak perbahasannya dapat pahala tak dapat pahala di dalam kitab fiqh sana. Dan perbahasan yang kita bincang di sini ialah berkaitan dengan hukum akal, yang mana akal kita ini boleh terima ataupun tidak. Sebab itu nanti bila kita berdialog di antara Islam dan juga musuh-musuh Islam berkaitan dengan persoalan akidah ini, mesti berasaskan kepada perkara yang boleh diterima oleh akal ini. Wa idza qila i'tiqad al-ilmu wajibun kana al-ma'na yusabu in i'taqada dhalik wa yu'aqabu illam ya'taqid. Bila dikatakan beriktikad ilmu itu adalah wajib, maka maksudnya dia akan diberi pahala terhadap iktikad tersebut dan akan diazab bila kita tidak beriktikad dengan akidah tersebut. Sebab apa? Kerana itu telah ditetapkan oleh syarak. Fahris al-farqi bainahuma
wala takum mimman qallada fil aqaidid din. Ini tengok dia mengulangi lagi. Kata dia, janganlah kamu, kata Syekh, janganlah kamu jadi dalam kalangan orang yang bertaklid dalam akidah agama ini, fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Maka iman kamu ini tergolong dalam golongan orang-orang yang ulama berselisih apakah iman itu diterima ataupun tidak. Fatakhludu finnari indaman yaqulu la yakfi. Kamu akan kekal dalam neraka kalau mengikut pandangan orang yang mengatakan orang yang bertaklid itu iman dia tidak memadai. Di akhirat kelak. Walaupun di dunia ni orang bertaklid semuanya dihukum dia sebagai seorang Islam. Mana sembahyang, puasa, zakat, haji, boleh nikah, kahwin, makan sembelihan, boleh berlaku sah, dia sebagai seorang Islam. Tetapi di sisi Allah di hari akhirat kelak nanti tidak selamat. Qala As-Sanusi wa laysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid walau qut'tu qat'an la arji'u an jazmi hadha bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhihi al-khamsina bidaliliha. Ini pandangan Imam Sanusi yang agak keras, kata dia. Pandangan Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsu mu'mina, seseorang itu tidak dikira sebagai seorang mukmin yang sebenar kalaulah dia kata saya yakin dengan akidah-akidah agama yang ada ini, sekalipun saya dicincang hancur dan saya tak akan kembali dah kepada kekufuran, bahkan bala yakunu mu'minan, kata Imam Sanusi, tidak dikira beriman hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsi bidaliliha, sehinggalah dia mengetahui dalil akidah-akidah yang 5 ini, sama ada dalil secara ijmali ataupun dalil secara tafsili. Jadi khilaf ulama di sini dalam pendapat yang rajih, kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidahnya, pendapat yang rajih bahawa orang yang bertaklid ni iman dia diterima di sisi Allah, namun dia tetap berdosa sekiranya dia mampu berfikir. Sekiranya dia tidak mampu berfikir, maka dia sebagai seorang muqallid diterima akidah dia tanpa berdosa. Tapi kalau dia boleh berfikir, cuma dia tidak beri perhatian tentang urusan agama macam kita saksikan hari ini, orang tak peduli pun urusan agama ni. Orang tak peduli persoalan akidah agama, tak peduli. Sebagaimana kita tengok bagaimana saudara-saudara baru kita yang mu'alaf, mereka mencari agama. Mereka mencari kenapa kita hidup di atas dunia, kenapa kita diadakan oleh Allah, apa yang kita perlu buat di atas dunia, kita nak pergi lepas ni ke mana, apa persediaan yang perlu kita buat di dalam kehidupan. Ini persoalan-persoalan yang sepatutnya kita tanya dan kita cari jawapannya, dan kita bina akidah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham Boleh? Okey, kita ingat nak laju-laju sana, tapi okeylah, kita takutkan laju sangat. Okey. Jadi pendapat Imam Sanusi berkaitan dengan orang muqallid ini, pendapat yang marjuh lah, yang rajihnya pendapat jumhur, iaitu mengatakan bahawa orang yang bertaklid ini sah iman dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekiranya dia mampu berfikir, dia boleh belajar tapi dia tak belajar, dan dia tidak fikir supaya dia dapat yakin dalam akidah dan agama, maka dia berdosa. Dan ini juga adalah peranan kepada kita ibu bapa yang perlu mengajar, mendidik anak-anak dengan akidah yang benar ini supaya mereka itu selamat. Jadi sebab itu kalau kita tengok krisis yang berlaku kepada masyarakat minoriti Islam di negara-negara bukan Islam, bila ayah dia beriman tapi cucu nanti sudah tidak ada iman, sebab akidah ini tidak ditanam, maka dia terpengaruh dengan persekitaran dan kehidupan masyarakat bukan Islam yang ada. Jadi kewajipan kita untuk menanam kepada mereka ini akidah, apa dia akidah Islam, bagaimana nak berakidah dengan akidah Islam, keyakinan kita terhadap ajaran-ajaran dan syariat yang telah diajar oleh Islam, supaya mereka ini istiqamah. Bila kita tidak ajar, tidak beri perhatian, maka kita tengok
Generasi kedua, okey. Generasi ketiga, maka kita tengok kita dah terdedah kepada pencemaran akidah ini. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Jadi dengan sebab itu Imam As-Sanusi kita tengok begitu tegas dalam hal ini. Mungkin dia melihat kelemahan masyarakat umat Islam di zaman dia. Kelemahan masyarakat umat Islam di zaman dia. Dan inilah yang berlaku di zaman kita hari ini. Bila kita tengok hari ini, kita tengok persoalan akidah ni, dia orang dah tidak berikan perhatian besar. Sedangkan dia adalah di antara yang sangat penting dan sangat utama dalam kehidupan. Habis. Kata wa taqdimu hadzal ilm fardun kama yu'khadhu min syarhil aqaid. Okey, sekarang ni Imam As-Sanusi Imam Syekh Fudali nak memberitahu kepada kita bahawa mempelajari ilmu akidah ini adalah fardu. Jadi kita tahu belajar ilmu akidah ini sama ada fardu kifayah atau fardu ain. Fardu ain kepada setiap individu. Kita mesti meyakini akidah Islam satu persatu berkaitan dengan kenabian, berkaitan dengan ketuhanan, secara khusus ini berkaitan dengan kenabian, kemudian berkaitan dengan akidah-akidah yang lain berasaskan kepada dalil-dalil yang jelas. Sekiranya kita tidak memiliki dalil khususnya berkaitan dengan akidah ketuhanan ini, maka inilah yang dibimbangi dalam akidah, kerana kita bertaklid, ditakuti iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fardu ain kepada setiap individu dan fardu kifayah kepada setiap ahli masyarakat. Mana mesti kena ada di dalam setiap masyarakat seorang yang mempelajari akidah Islam. Sebilangan ulama mengatakan dalam setiap satu marhalah kena ada seorang alim yang boleh yang boleh menghuraikan ilmu akidah. Satu marhalah satu orang alim. Kalau kita tengok zaman dulu-dulu ramai, tapi zaman lah ni kita nak cari payah. Jadi dengan sebab itu kewajipan kepada kita lah ibu bapa untuk memastikan kita melahirkan generasi umat yang boleh menjaga akidah, jaga agama ni. Melahirkan generasi umat ni. Dan belajarlah kan. Kata dia kama yu'khadhu min syarhil aqaid. Syarh aqaid ni akidah nasafiyah lah oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Syarhul aqaid iaitu kitab syarah akidah an-nasafiyah oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Li'annahu ja'alahu asasan yang bani alaihi ghairuh. Karena Imam Sa'duddin menjadikan bahawa akidah ini adalah merupakan asas yang dibina di atasnya itu hak lain. Kenapa? Macam yang saya sebut tadi, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi kata bunyal Islam ala khams. Islam ni dibina di atas 5, iaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah. Mesti dengan syahadah ini. Dengan adanya syahadah Islam la ilaha illallah, barulah wajib puasa, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi tanpa ada iman dan syahadah ini, maka semua ibadat-ibadat yang lain sudah tidak ada makna. Ataupun tidak tercapai maksud dan tujuan pensyariatannya kerana tanpa iman. Sebab itu kita tengok semua syarat-syarat untuk ibadat itu asasnya mesti adalah seorang itu muslim. Mesti seorang itu muslim, akil baligh, sembahyang. Jadi dengan sebab itu asas la ilaha illallah ni adalah yang sangat penting, kerana la ilaha illallah ni lah yang akan menjadikan teras untuk kita melaksanakan hukum-hukum syariat yang lain. Jadi dengan sebab itu belajar ilmu ini, taqdim hadzal ilm, makna mendahulukan ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu akidah ni. Maknanya sebelum kita belajar ilmu-ilmu lain, ilmu akidah ya farda'ain ini perlu. Sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kata dia bagi seorang ahli ibadat itu, dia mesti mula dengan ilmu. Dan ilmu yang perlu dia tuntut bagi orang awam ni 3. Iaitu ilmu yang pertama akidah yang farda'ain, syariat yang farda'ain, kemudian yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang fardu ain ini. Bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada sifat-sifat buruk, keji, dengki, riak, syirik dan sebagainya ni, kita bersihkan daripada hati kita. Hak ni adalah fardu ain, supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa dan maksiat yang lain. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhs. Seseorang itu tidak sah wuduknya kalau dia tu orang bukan Islam. Nak sah macam mana? Aw salatihi, ataupun solatnya, illa idza kana aliman bihadzal aqaid, kecuali dia telah mengetahui akidah-akidah ini. Jadi dengan sebab itu menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam untuk memahami akidah ketahuan. Apa yang dimaksudkan akidah
al-aqaid, bihadhil aqaid. Apa maksud bihadhil aqaid? Al-aqidah di sini ialah al-masail alladhi yahtaju ila al-jazmu fihi, iaitu masalah-masalah yang memerlukan kepada keyakinan, iaitu yang perlu kita yakin, berasaskan kepada dalil-dalil yang jelas itu. Au jaziman biha alal khilafi zalika, sebagaimana khilaf yang kita sebut tadilah, khilaf dalam bentuk orang yang bertaklid itu. Wa idza qila al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, bila kita katakan pula sifat lemah adalah mustahil bagi Allah, lawan kepada kudrat, ajzun. Mana Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan sifat kudrat. Ya, maka kita pun beriktikad dengan penuh yakin bahawa Allah itu mempunyai sifat kudrat, maka kita mendapat pahala di atas iktikad tersebut. Dan kemudian kita juga beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala ini mustahil bersifat dengan sifat lemah. Kerana ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana ada sifat ini, maka kita mustahil alaihi ta'ala, kana al-ma'na anna al-ajza la yusaddiqu al-aqlu biwuqu'ihi. Ini bermakna akal kita tidak terima. Minta maaf, saya lupa nak highlightkan teksnya. Ini yang kita baca. Fala yasihul kum لأنه فلا يصح الحكم بوضوء شخص أو صلاته إلا إذا كان عالما بهذه العقائد أو جازما بها على الخلاف ذا. وإذا قيل bila dikatakan al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, sifat lemah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kana al-ma'na anna al-ajza la yusaddiqu al-aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Maknanya akal kita tidak menerima ataupun tidak percaya bahawa ini boleh berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadzalika yuqalu fi baqil mustahilat, begitulah kita akan kata kepada semua sifat-sifat mustahil yang 20. Contoh kita kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat baharu. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu banyak, berbilang-bilang dan ada sekutu, mustahil. Kadza yuqalu fi baqi wa idza qila razaqallahu Zaidan bidinar, bila kita kata Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Zaid dengan 1 dinar, yuqalu jaiz, itu adalah suatu yang harus. Maksudnya boleh sahaja Allah nak memberikan kepada Zaid ni dengan dinar, duit 1 dinar, ataupun tidak diberikan, itu adalah suatu yang harus. Kanal makna ini bermaksud anna dzalika yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Mana dengan kata lain, boleh saja Tuhan nak mengadakan Zaid dan juga nak meniadakan, ataupun mengurniakan kepada Zaid harta ataupun tidak mengurniakan. Harus saja bagi Allah Subhanahu wa taala, itu harus pada akal. Maksudnya harus pada akal apa? Akal kita boleh terima, akal kita boleh terima bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada seseorang itu dengan sesuatu kurniaan, ataupun dia tidak mengurniakan kepada dia dengan apa-apa kurniaan. Habis. Kemudian kata dia, walyadhkuru laka al-aqaid al-khamsi mujmalatan qabla dhikriha mufassalatan. Jadi di sini Syekh Fudali akan menyebut apa yang dikatakan 50